Okay, selamat sejahtera semua sekali lagi. Mungkin ada antara kamu sudah buka Google Classroom. Jadi ada satu assignment baru yang ringkas lah, sangat ringkas untuk meminta supaya semua murid ambilkan gambar dengan mana-mana buah-buahan atau sayur-sayuran, mana-mana satu je. Tak perlu pilih yang susah payah, janji benda yang senang kita dapat. Potongkan dia secara melintang dan juga menegak untuk dapatkan keratan rentas dan keratan menghujung. Kenapa kita nak sebutkan keratan rentas? Hal ini sangat ada berhubung kait, sangatlah berhubung kait dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu struktur daun. Okey, murid-murid sekalian, jadi hari ini kita belajar daun je, tak nak buang masa untuk mengenai macam mana kata ya, ada apa yang di tisu ataupun sel-sel khusus di dalam daun. Perkara ini telah kamu belajar, malahan mungkin ada antara kamu pernah lukis. Jadi untuk bahagian ini, hari ini kita akan ulang semula sedikit sebanyak mengenai struktur daun dan kaitkan dia dengan fungsi-fungsi utama, iaitu fotosintesis dan tidak lupa juga transpirasi. Ulang fotosintesis dan transpirasi. Mungkin ada antara kamu tertanya, ibu, transpirasi bukan sudah belajar ke? Okey, air menjadi wap keluar melalui stomata daun. Tapi apakah sebenarnya fungsi transpirasi? Untuk biologi, kita akan belajar benda selebih daripada menyejukkan tumbuhan. Cikgu ulang ya. Mungkin anda pernah belajar transpirasi berfungsi untuk menyejukkan tumbuh-tumbuhan. Tapi sebenarnya dia ada lagi fungsi yang lebih utama yang terlibat di dalam bab pengangkutan tumbuhan. Pengangkutannya, maksudnya transpirasi menyebabkan pengangkutan dalam tumbuhan untuk mengangkut air dan juga makanan. Okey, jadi kita sambung juga sekarang. Okey, ada benda yang baru ya yang anda perlu berikan perhatian, murid-murid ya. Ya, kita kerap keliru antara kloroplas dan klorofil. Ulang ya, kloroplas dan klorofil. Kloroplas merujuk kepada organel. Organel yang berfungsi untuk menjalankan fotosintesis. Maksud dia, okey, fotosintesis tindak balas dia kamu akan belajar secara mendalam, melibatkan tindak balas kimia dari substrat membentuk produk dia. Itu nanti kita akan sebut. Tetapi dalam kloroplas, apakah bahan di dalam kloroplas, kita guna bahan dulu ya, yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Untuk menyerap cahaya matahari. Di situlah kamu belajar pigment klorofil. Okey. Dalam bab ini yang melainkan kamu dengan senior kamu yang KBSM adalah selain dari klorofil yang berwarna hijau, kamu juga perlu faham bahawa ada pigment yang sebut sebagai carotenoid. Carotenoid yang memberikan warna merah kepada kadang-kadang kamu tengok merah yang ataupun jingga, okey, kepada daun, malahan kepada buah-buahan, dan juga satu anthocyanin. Okey, yang penting pigment ini berfungsi untuk menyerapkan cahaya matahari. Jadi kamu cakap dulu, jadi kenapa ada pelbagai pigment? Okey, masa akan datang juga kamu akan, kalau kamu nak cari sendiri bahan terdahulu boleh. Tapi kalau kamu belajar secara peringkat tinggi, kamu akan belajar cahaya mempunyai spektrum cahaya. Maksud dia gelombangnya yang berbeza yang memberikan pelbagai warna. Jadi setiap pigment ini berfungsi untuk menyerap warna-warna tertentu cahaya. Warna-warna tertentu cahaya. Okey, jadi itu nanti kita cerita, itu sebut masa akan datang lah.
bab dua ini, kamu perlu tahu pigment chlorophyll menyebabkan daun berwarna hijau. Okey. Jadi yang pigment itu yang menyebabkan dia warna hijau itu ialah chlorophyll. Okey. Tanpa chlorophyll, pigment lain seperti carotenoid serta anthocyanin menyebabkan warna daun berubah kepada kuning dan merah. Ini yang sedikit baru je. Maksudnya selain daripada pigment chlorophyll, anda perlu faham juga ada pigment-pigment lain dalam daun. Okey, setakat sekarang siapa ada soalan? Jelas ke tak jelas? Cuba dulu. Yang pink, okey yang pink? Okay, jelas ya. Jadi pasal Koksian yang jawab ya. Nanti kita tengok ya. Okay, terima kasih Koksian juga kepada respon yang atas ya. Kenapa cikgu buka video pula. Saya tak ada video-video yang pelik. Jadi murid-murid yang saya hormati, kita bermula dengan dua istilah yang pentinglah untuk struktur daun, iaitu lamina dan petiole. Lamina dan petiole itu apa itu? Lamina, petiole dia berbentuk macam ni. Kalau kamu lukiskan daun, kamu akan lukiskan bentuk macam ni. Okey? Jadi sekarang ada dua bahagian di sini. Yang atas yang kita kerap sebutkan daun. Tidak, daun sebenarnya bermula dari B ke A. Dia ulang B ke A. Jadi A itulah kita panggil lamina. Jadi yang tempat yang sambungkan daun ke batang atau pucuk pokok itu dipanggil sebagai apa? Jawapan dia petiole. Petiole. Jadi kamu akan nampak petiole kat sini. Ini petiole lah, semua ni petiole. Okey? Jadi seluruh benda ini kita panggil daun. Lamina tambah petiole, ini yang kita panggil daun. Okey? Lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan berwarna hijau. Okey? Dia kenapa berbentuk leper? Pernah ditanya dalam SPM juga soalan yang memang sekarang satu makal. Tapi kamu perlu tahu, dia leper bermaksud dia mempunyai permukaan luas. Okey, supaya semua sel-sel di dalam daun boleh terdedah kepada cahaya matahari. Jadi fungsi dia, kalau orang tanya kamu, kalau kenapa kita perlu belajar daun? Antara permulaan dia, daun dia berbentuk leper. Dipisah, maksudnya semua sel-sel daun itu ataupun sel-sel mesofil boleh terima cahaya matahari yang secukupnya. Itu nanti kita akan belajar struktur daun ya. Murid-murid sekalian, harap anda semua boleh faham. Yang cikgu nampak tadi ada 18 orang saja, yang selebihnya ada kat mana. Nanti cikgu akan buat follow up ya. So setahu cikgu sepatutnya ada 20 lebih juga. 2-3 yang tak ada sebab untuk urusan SPDT. Okey. Jadi lamina juga berbentuk nipis supaya menggunakan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian daun. Benda ini perlu hati-hati. Nampak senang tapi kalau diminta jawab nanti, anda akan menghadapi masalah untuk menerang. Nampak senang kan? Jadi perlu tahu macam mana jawab. Petiole ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada. Okey. Jadi harap anda semua boleh faham lah. Petiole yang mengunjur ke dalam lamina berbentuk jaringan urat yang menyokong lamina. Okey. Jadi secara anda perlu faham petiole itu wujud pada apa. Herbarium ini nanti kalau ada masa akan datang. Okey. Maksudnya kamu akan diminta mencarikan nama ataupun mengumpulkan tumbuh-tumbuhan di sekitar hanya dengan mengambil daun serta batang dia, ikat ke atas kertas, ikatlah. Okey. Ikatkan ke atas kertas. Dan sebelum itu perlu buat sedikit teknik pengawetan. Maksudnya supaya daun itu kamu lepas ikat dia tak berkulat. Kamu perlu keringkan dia dululah. Dalam gambar raja ini ditunjukkan bunga raya. Ya, pokok bunga raya. Nama tempatan bunga raya. Ya. Jadi kita perlu keringkan. Lepas itu kita akan ikatkan ke atasnya. Dan di situlah kita akan letakkan info-info ataupun maklumat untuk pokok tersebut. Khususnya dari mana kamu dapat tempat dia, maksudnya dari mana kamu dapatkan pokok itu dengan nota-notanya. Ini masa akan datang kita akan buat. Okey. Jadi
Apakah struktur dalaman lamina daun? Okey, lamina daun. Jadi ada satu perkara yang anda perlu tahu. Daun, kalau anda pernah perasan, susunan daun pelik. Kalau kita tengok dari atas ke bawah, maksudnya di atas pokok, daun akan cuba, cuba untuk mengisi setiap tempat kosong. Dia tak akan padat dan susun selari dan tutup satu sama lain. Tidak. Dia akan satu yang lain akan cuba mengambil ruang yang kosong yang lain. Di mana perkara ini disebut sebagai susunan mozaik daun. Okey. Untuk meningkatkan ataupun mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey. Jadi kita akan belajar gerakan lintas sekarang. Aku berikan anda masa dalam 3 minit. Cuba tengok gambar raja ini. Lepas ini cikgu akan pergi muka surat yang kosong itu, cikgu akan melukis. Dan harap semua yang ikut hari ini boleh belajar dan imbas kembali kepada keratan rentas daun. Keratan rentas khususnya lamina daun. Kalau tidak nanti orang akan fikir pitio daun. Tak. Okey, bukan pitio. Bukan yang bawah itu yang sambung. Urat-urat itu lain. Urat-urat yang keluar itu kita panggil sebagai berkas vaskular. Vascular tissue yang nanti kita akan sebut sekali. Okey, jadi kamu nampak bahawa keratan rentas dia seperti yang ditunjukkan kat sana. Ada berbentuk macam ni. Okey, jadi aku akan sambung sekarang. Menampakkan tak ada responnya. Ada ke tak siapa yang nak mengadu tak jelas ataupun cikgu sebut terlalu cepat? Ada ke tak? Kalian Najiha okey tak? Boleh? Okey. Okey ya. Jadi cikgu akan sambung sekarang ya. Harap semua boleh sabar dan berikan fokus ya. Memang kalau kamu tak fokus ini, benda ini dah terang, akan lupa makan tu je lah. Jadi apabila kita buat keratan rentas, kita potong. Okey. Jadi macam mana kita punya daun, nampak? Ataupun dilihat di bawah mikroskop ataupun mikrograf kita panggil. Murid-murid, ini penting cikgu. Saya perlu lukis ke ni? Macam ni cerita dia. Daun ini kerap ditanya. Cikgu ulang, kerap ditanya. Dan kerap diminta untuk melukis juga. Jadi lukis itu dia tak minta lukis keratan rentas, tapi dia minta lukiskan jenis-jenis tisu dia. Yang mana kamu telah belajar sebelum ini, ada tisu yang dinding saja nipis dia banyak, ataupun granul untuk kanji dia banyak, ataupun chloroplast banyak. Itu bergantunglah pada soalan. Tapi secara kamu perlu tahu lukisan untuk keratan rentas dengan labelnya. Apabila kita sebut lukisan sains ataupun lukisan bio, perlu ingat mesti ada label. Tak ada label, maksudnya lukisan itu secara tidak berfungsi. Kita faham. Jadi apabila cikgu lukis macam tu, kamu pun nampak atas itu satu lapis sel yang nipis diikuti dengan lapisan kedua. Dan cikgu memang tak akan lukis semula, tapi cikgu akan lukis beberapa sel secara cantik. Kamu akan nampak pada lapisan dua ini, sel itu akan ada banyak bintik. Cikgu, lapisan yang pertama itu tak ada bintik-bintik ke? Memang tak ada. Itu pasal nanti kamu akan belajar epidermis itu adalah luxina. Lepas itu kamu ada sel-sel yang berbentuk biji bulat. Dalam ini pun ada jenis sel dan juga ada chloroplast. Dan antara mereka ada satu benda bulat di mana dalam dia akan bagi kepada dua bahagian. Okey, satu yang dia biasanya berbentuk poligon. Sama dengan satu bahagian lagi ke bawah. Dan satu lagi ke bawah.
Di sini juga kita ada bentuk sel yang macam kacang. Jadi izinkan cikgu sekali lagi perkenalkan benda ini secara penting maksudnya penting maksudnya sila take note sebab bab 1 anda telah belajar sel-sel tumbuhan atau tisu tumbuhan akan mengalami pembezaan, lepas tu pengkhususan. Jadi adakah tak semua sel tumbuhan mempunyai bentuk yang sama? Sememangnya jawapan dia tidak. Walaupun di daun sendiri pun, daun bentuk dan nampak berbeza. Contoh yang pertama, yang lapisan pertama kita panggil epidermis. Epidermis atas. Apakah ciri dia? Ciri dia adalah lucina. Kita ulang, lucina. Kenapa pentingnya kita tahu dia lucina? Sebab kalau cahaya matahari mampu menembusi permukaan pertama sampai sepenuhnya ke lapisan yang kedua dan seterusnya untuk tindak balas fotosintesis. Okey, epidermis itu bersifat lusinar untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya sampai ke lapisan yang kedua ataupun lapisan yang seterusnya. Selain daripada itu, epidermis juga berfungsi untuk menghasilkan satu lapisan minyak ataupun lapisan yang bersifat maksudnya lucina juga. Nama untuk lapisan tersebut kita panggil dia sebagai cuticle. Okey, cuticle lucina juga, tapi pentingnya dia adalah untuk elakkan kehilangan air. Kehilangan air. Epidermis lucina sekali lagi ada untuk cahaya matahari menembusinya. Okey, apabila kita pergi lapisan yang kedua selepas epidermis ni, okey, kita panggil dia sel daun, betul. Tapi mesophyll apa? Okey, mesophyll itu daun yang ada klorofil. Mesophyll pellicet. Manakala yang bulat-bulat ini, yang bawah ini, panggil mesophyll juga. Mesophyll berspan. Yang pellicet ini perlu tahu dia adalah susun rapat. Dan juga dia mempunyai bilangan kloroplas yang banyak. Memang bilangan kloroplas yang banyak. Mungkin ada anda tanya, kenapa saya perlu tahu dia susun rapat? Kenapa saya perlu sebut bilangan kloroplas dia paling tinggi ataupun banyak? Sebab mesophyll pellicet fungsi dia seperti yang kita nampak adalah untuk menyerap cahaya matahari dan menjalankan fotosintesis secara optimum. Jadi cikgu, mesophyll berspan ini pun ada kloroplas, tapi kita tak fokus sangat pada kloroplas dia yang banyak. Tidak, dia ada kloroplas, tapi sebab kita nak sebut fokus dia di sini adalah dia mempunyai ruang udara yang besar. Kenapa kita bersebut ruang udara yang besar? Supaya pergerakan gas adalah lebih bebas untuk tindak balas seperti respirasi. Juga respirasi menghasilkan karbon dioksida, jadi karbon dioksida akan dibebaskan di ruang tersebut dan diserapkan ke sel-sel lain, sel-sel mesophyll lain ataupun sel-sel daun yang lain untuk fotosintesis. Dan pada fotosintesis juga oksigen dihasilkan, nanti akan bergerak ke sel-sel ini atau sel-sel lain juga untuk digunakan dalam respirasi. Jadi ada saling berkait di sini, nanti kita akan sebut juga. Okey, harap semua boleh ikut ya. Sekejap, saya nak tengok juga.
Irfan, boleh faham Irfan? Oh, Irfan. Ya. Okey, boleh ya. Saya sambung ya. Jadi kita sambung. Di dalam sini pula biasanya ada dua. Yang poligon banyak itu kita panggil xylem. Manakala yang bawah itu nampak ada bulat sikit, baru ada yang keras juga, kita biasa panggil dia phloem. Okey. Ini di sini kita panggil berkas vascular. Di sinilah kita ada xylem, tisu phloem. Untuk satu mengangkut air, satu untuk mengangkut makanan. Dan kita pun tak nak terangkan banyak untuk xylem dan phloem di sini sebab ada satu bab yang khusus. Kamu wajib tahu macam mana lukis keratan membujur. Keratan membujur sel-sel tersebut. Maksudnya bentuk sel itu macam mana dan juga kenapa bentuk dia macam tu. Okey? Kenapa bentuk xylem macam ni? Kenapa bentuk phloem macam ni? Jadi apa fungsi dia? Okey? Kalau siapa yang nak terlebih dahulu belajar, silakan. Boleh pergi ke bab yang melibatkan pengangkutan dalam tubuhan. Alright. Lepas itu kat bawah ini ada dua perkara penting. Kalau anda tengok yang kat bawah ini ya. Epidermis bawah, epidermis juga. Okey. Bersama dengan yang ini. Cikgu, saya tahu itu panggil stomata. Tidak. Kita panggil sel pengawal. Gut cell, sel pengawal. Sel pengawal adalah untuk kawal buka dan tutupnya lubang dia, iaitu stomata. Okey? Ingat tau, stomata. Okey? Jadi sel pengawal itu macam mana buka dan tutup stomata itu, insyaAllah kita akan sebut nanti. Ya, siapa yang tengah bercakap? Ya. Oh, Chin. Kenapa? Soalan apa, Chin? Cikgu, nak tanya yang stoma dengan stomata ada beza ke tak? Ataupun sama juga? Yang Stoma singular. Stomach. Okay, stomata plural. Oh, I see. Thank you, cikgu. Welcome. Okay, kita sambung ya. Jadi di sini kita pun dah tahu. Mungkin ada orang tanya cikgu. Jadi epidermis bawah ni, kalau ikut dalam istilah kat sini, kita istilah ya bawah, dia sama ke tak fungsi dengan epidermis atas? Memang tidaklah. Atas untuk membenarkan tembusan elektron. Apa panggil itu? Cahaya matahari. Jadi untuk epidermis bawah ni, kamu perlu tak tahu dia mempunyai stoma. Okay, yang ruangan kosong ni yang terdiri daripada sepasang sel pengawal dan sel pengawal itu, okey, di sini dia tak sebut tapi sepatutnya nanti kamu akan belajar macam mana stomata buka itu, sel pengawal itu ada kloroplas. Okey, kalau ada masa nanti kita akan sebut. Okey. Jadi sehingga sekarang kamu akan tengok, kalaulah seorang orang tua macam cikgu boleh buat label yang ringkas macam ni dan menyatakan fungsi-fungsi dia secara kasar. Jadi dia tidak menjadi satu isu untuk mana-mana antara kamu untuk buat macam mana kata itu, buat ulang kaji ataupun sebut semula. Okey. Jadi harus ingat epidermis atas itu dia lalu sinar. Dia tulis kat sini, patutnya orang tahu epidermis atas itu dia juga bersifat lusinar, tak ada kloroplas. Tidak mengandungi kloroplas. Bersifat lusinar ada kat sini, tak tulis nasib baik. Okey, mana kalau kutika ini cikgu, saya tak boleh terima. Kutika ini ada sebut di bab yang keempat mengenai komposisi kimia. Ya, di bawah topik lipid. Okey, lipid kita belajar ada triglycerida, iaitu lemak dan minyak. Kita juga belajar fosfolipid. Kita juga belajar lilin, wax. Di bawah lini itu, dia sentuh kutika. Masa itu mungkin kita jump through, tapi sekarang kita wajib tahu. Jadi kutika ni penting untuk menghalang kehilangan air. Okey, dah disebut tadi. Manakala mesofil palisade juga disebutlah tersusun tegak dan padat untuk fotosintesis. Okey, manakala mesofil berspan, okey, untuk memudahkan resapan gas karbon dioksida dan juga air melintasi daun ke mesofil
kali set semasa fotosintesis. Okay, yang penting dia longgar dan mempunyai banyak ruang udara. Manakala bekas vaskular, perlu tak ada xylem dan juga phloem. Xylem untuk angkut air dan juga bahan-bahan larut dalam air, phloem pula mengangkut bahan organik makanan dia. Cikgu, saya nak belajar ini juga, tak apa. Cikgu janji dalam 2-3 minggu ini memang akan sentuh. Sabar ya, memang kita akan sentuh. Jadi kita perlu mengenal pasti tisu keratan lentas untuk daun monokot dan daun unicot. Ini kalau sempat kita buatlah, kalau tak sempat kita buat. Jadi kita pun tengok seterusnya 2.2. Boleh juga sambung ke tak? Ada siapa di sini yang rasa tak selesa ataupun perlu penjelasan yang lebih mendalam? Ada siapa-siapa tak? Mungkin sekali lagi Joko cakap ya, kenapa orang perlu tahu struktur sel-sel daun itu, dia berkait dengan bahagian ataupun bab satu itu dalam pengkhususan, dia ulang pengkhususan, cell specialization. Di sini sekali lagi dia sebut sel-sel tumbuhan itu di tempat ataupun di lokasi yang berbeza akan mempunyai bentuk yang berbeza. Bentuk itu tidak semestinya bentuk segi empat ke bujur ke tak. Bentuk itu termasuk juga kepadatan organel. Cikgu kata ulangkan, kepadatan organel. Contoh kloroplas, ada tempat yang padat, ada tempat yang tak ada. Okay, ada tempat yang tak ada. Jadi kamu perlu mampu menjelaskan perbezaan tersebut dan terangkan sebab-sebabnya. Itu adalah soalan yang diulang maksudnya mesti keluar dalam SPM. Kalau dia keluar untuk sel haiwan, senanglah. Kenapa sperma? Apakah bentuk sperma? Boleh saya tanya Kok Siang tak? Macam mana bentuk sperma? Kalau sel haiwan kan, apakah bentuk sperma? Kau boleh sebut. Bentuk sperma. Bentuk stoma ke bentuk? Sperm. My dear, sperm. I say sel haiwan. Oh, sel haiwan. Yang ni saya pun tak tahu. Bentuk sperma biasanya kamu akan lajunya cakap ekor. Sepatutnya bukan ekor dah. Perlu guna istilah mempunyai flagellum. Betul ke tak, Kok Siang? Mungkin kot cikgu yang paling jelaskan. Kamu pandai-pandai sekarang sorokkan kamu punya identiti ya. Kamu tak bagi tahu saya kamu tak tahu flagellum ke ni? Okey, jadi Ya, sperma. Sperma? Benar, sperm. Dia maknanya masuk ke cikgu. Bukan, maksud dia sekarang bentuk sperma akan lain daripada sel-sel haiwan yang kamu dah lukis biasa tu, betul kan? Ya. Ya, jadi apa perbezaan dia itu? Apakah perbezaan dia itu? Pembezaan apa? Apa perbezaan dia dengan sel-sel haiwan yang biasa tu? Hello. Memang semua saja-saja je kan. Jadi kalau anda tengok ini sel haiwan biasa, betul kan? Ini sperma. Jadi sel haiwan biasa yang umum lah. Ini yang telah khusus. Okey. Untuk fungsi tertentu. Jadi kamu perlu bagi saya jawapan sekarang. Saya perlu tahu juga. Kamu jangan buat tak tahu. Jadi apakah perbezaan dia? Jangan kata kamu tak tahu. Sperma daripada sel haiwan yang lain. Hello? Sperma ialah sel pembiakan. Saya tahu dia sel pembiakan. Dia untuk fungsi dia pembiakan. Tapi apa yang memberikan dia fungsi khusus dia itu? Sebab dia mempunyai contohnya flagellum. Setuju ke tak, bro? Ya, setuju. Tadi dia mempunyai flagellum untuk apa? Setuju itu sebab apa? Dia mempunyai flagellum untuk apa? Bergerak kot. Untuk bergerak ke arah worm. Itu lah, kamu perlu bagi dan jawapan. Kamu tak boleh kata, oh saya tak tahu masa itu. Saya tahu sama-sama. Tidak. The point supposed to be straight and so at the same time like
Sperma mempunyai mitokondria juga yang padat pada leher dia tu. Untuk apa? Sebab menjanakan tenaga yang secukupnya untuk dia bergerak. Okey, jadi benda ini sepatutnya, maksudnya balik kepada sel tumbuhan tarik utama ke sana dah. Maksud dia untuk bahagian-bahagian di dalam keratan lintas daun itu, anda sepatutnya dah boleh jelaskan perbezaan dia dengan sel-sel tumbuhan yang ataupun yang biasa. Sebab dia perlu menjalankan macam mana kata, menjalankan fungsinya yang berbeza ataupun khusus di tempatnya tersebut. Kita sambung ya. Jadi, apakah organ utama pertukaran gas? Okey, kita sambung ke bahagian ini. Okey, organ utama pertukaran gas tidak seperti haiwan yang mencari makanan. Tumbuhan mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Jadi, untuk menjalankan fotosintesis, okey, tumbuhan perlu menukarkan gas dan juga menyerap cahaya. Jadi mungkin ada antara nak tanya juga cikgu, sebenarnya apa itu fotosintesis? Fotosintesis secara mempunyai satu macam mana kata itu, persamaan kimia yang kamu harus hafalkan juga. Dia tidak dapat dielakkan. Iaitu karbon dioksida akan campur dengan air. Okey, melibatkan cahaya matahari, diserap oleh klorofil. Hello, ya? Apa soalan dia? Klorofil. Ya, terima kasih. Klorofil. Okey, diserap klorofil untuk membentuk H12O6, iaitu glukosa tambah dengan oksigen. Oksigen. Ya, terima kasih. Jadi ini melibatkan juga 6 molekul karbon dioksida dengan 6 molekul air. Okey, akan membentuk 1 molekul glukos dengan 6 molekul oksigen. Okey. Masa nanti akan sampai untuk anda memahami secara mendalam. Okey. Jadi untuk pergerakan gas oksigen karbon dioksida sekali juga dengan wak-wak air dia yang lebih efisien. Itulah pasal kita ada mesophyll span yang mempunyai ruang-ruang udara yang kosong. Okey, supaya pergerakan gas itu tak terjejas dan juga boleh mengoptimalkan kadar fotosintesis di dalam daun. Kita sambung ya. Okey, stoma merupakan liang ataupun tempat kosong di permukaan epidermis bawah daun. Okey, setiap liang stoma diapit oleh sepasang sel pengawal. Katakanlah sel pengawal juga mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, jadi ada antara kamu kata, cikgu kenapa dia bagi gambar kaktus? Jadi stoma kaktus ada kat mana? Itu yang dia nak minta kamu fikirkan sebenarnya. Dia tak ada daun tapi dekat mana? Jadi dalam seterusnya dia juga memberikan kamu gambar raja stoma di atas liang epidermis. Okey, liang epidermis bawah yang nampak macam mata. Okey, yang kiri kanan itu adalah dia punya sel pengawal. Okey. Kalau kamu sekarang buka buku, boleh buka surat 31. Sangat penting. Apakah mekanisme pembukaan dan penutupan stoma? Okey. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Jadi secara kamu perlu tahu terdahulu bentuk stoma macam mana. Boleh ya? Bentuk stoma dia ditutup oleh sel pengawal. Tak apa. Aku buka yang baru ya. Sabar. Kadang-kadang kalau dah tulis banyak dia tak benarkan kita tulis lagi. Sabar ya. Ataupun dia jam.
Okay, jadi bentuk stoma melibatkan dua sel pengawal. Okay, kamu perlu tahu terdahulu struktur fizikal dia. Struktur fizikal di mana? Lukis sekarang tengok lah. Apa yang Cikgu lukis sekarang ini adalah dinding sel dia. Cikgu ulang, dinding sel. Ini adalah sel pengawal. Dan tengah-tengah ini adalah stoma. Jadi murid-murid sekalian, okey, apa yang kamu nampak di dalam gambar Raja Cikgu lukis ini? Boleh Cikgu tanya secara rawak juga. Fatino Atira. Fatin. Ya, apa yang kamu nampak? Apa yang menjadikan perbezaannya? Fatin kalau tak nak jawab dengan suara pun boleh tulis je. Jadi Fatin, apa yang kamu nampak perbezaan dia dalam gambar Raja ini yang perlu menjadi fokus kamu? Hello? Saya tahu Yising dan telah ditanya oleh Puan Kamaria tadi. Oh, tak tahu. Okey. Yising boleh bantu tak Yising? Apakah maksud Cikgu? Apa perbezaan? Perbezaan yang anda nampak yang perlu menjadi fokus perbincangan kita dalam sel pengawal. Bentuk muka yang segala plastik. Saya bagi clue sikit kat sini. Nampak Cikgu lorekkan tempat itu? Ya, Jadi apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak? Ketebalan dinding sel yang berbeza. Setuju ke tak? setuju. Okey ya, kalau anda semua nampak ya, saya terpaksa minta supaya Yising ataupun siapa-siapa cakap, Fatin, nampakkah Fatin? Jadi itu yang menyebabkan nanti kita punya sel pengawal boleh buka kita punya stoma. Jadi sambungkan sekejap. Jadi, okey, keadaan sel pengawal dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium. Termasuk juga kepekatan sukrosa. Jadi sebelum Cikgu nak terangkan bahagian ini, dia ada bagikan satu contoh di sini. Murid-murid, apa yang kamu nampak? Murid-murid, apa yang kamu nampak dalam gambar Raja 2.2 di muka surat 32 ini? Stoma sudah terbuka. Tahu. Apa lagi? Saya dapat stoma bukan itu. Apa lagi? Yang ion kalium masuk stoma, sel pengawal. Lepas tu air pun masuk sel pengawal. Lepas tu Good. Good. Apa lepas tu? Itu je. Memang air masuk dan juga kalium masuk. Okey. Jadi anda pun tanya Cikgu, apa yang Cikgu nak cerita sebenarnya? Okey. Mula-mula je macam ni. Kalau saya tak sebut pasal ketebalan itu, kalau Cikgu tak sebutkan, okey. Kita ada stoma di tengah. Macam mana kita nak pastikan stoma itu buka disebabkan oleh sel pengawal itu mengembang. Okey. Jadi anda perlu faham bahawa kita telah belajar osmosis. Okey? Betul? Murid-murid yang sekalian? Betul ke tak? Betul. Okey, dia berfokus kepada resapan air dari kawasan yang mempunyai apa? Kawasan yang mempunyai Keupayaan.
air yang tinggi ke kawasan yang keupaya air yang rendah. Tapi dia mesti melintasi apa? Melintasi membran separah telap. Faham ke tak? Faham ke tak semua? Faham. Faham. Jadi macam mana kita nak pastikan, cikgu gunakan dulu, okey, hand biru untuk mewakili air. Macam mana kita nak pastikan air itu bergerak masuk? Kita nak air masuk, saya tahu melalui resapan. Jadi kita perlu terlebih dahulu memastikan dalam ini mempunyai lebih ke kurang zat terlarut. Lebih. Zat terlarut. Jadi yang merah ini adalah potasium dan juga jangan lupa juga kita ada Plus. Chloroplast ini juga akan menghasilkan glukosa. Glukosa akan dijadikan sukrosa. Maksud dia, ketika fotosintesis berlaku, ulang idea dia dulu. Okey, berlaku. Sel pengawal akan menjadi hyper ke hypotonik kepada sel-sel sekitarnya. Hypertonik. Hypertonik kepada sel-sel sekitar, sel-sel epidermisnya. Dan nak juga Fatin jawab. Fatin, faham ke tak? Kalau fotosintesis berlaku, sel pengawal akan menjadi hypertonik kepada sel-sel sekitar. Boleh terima ke tak Fatin? Boleh ya? Okey, jadi apabila dia jadi hypertonik, air akan meresap masuk atau keluar. Meresap masuk ke keluar sel-sel pengawal. Jadi ini yang poin pertama, ini poin kedua. Jadi air akan mula meresap masuk ke sel-sel pengawal melalui osmosis. Okey, jadi disebabkan banyak air di dalam sel pengawal, jadi sel pengawal akan berada dalam keadaan yang segah, maksudnya mengembang. Jadi, cikgu, saya masih tak faham. Kalau dia kembang, bukan ke stoma itu akan makin rapat, tutup sepatutnya. Betul ke tidak, Cihin? Betul ke tidak, Cihin? Ya. Jadi, di sini balik kepada poin ini. Disebab ada ketebalan yang berbeza. Okey? Dan juga ada satu lapisan lignin di sini. Disebabkan ketebalan berbeza. Perlu tuliskan dengan warna yang lain. Ketebalan berbeza. Maka disebabkan tekanan segah. Sebab tekanan segah sekarang, guna biru ini untuk tekanan segah ya. Okey, ini rujuk kepada tekanan segah sebab banyak air. Okey, akan menjadikan tempat dalam dan luar secara berbeza. Bakal luar akan mengembang dengan lebih cepat daripada dalam. Maka kita punya sel pengawal luar sini akan mengembang. Manakala dalam sini dia akan mula membentuk apa? Sabit. Membentuk sabit.
Cikgu ulang, disebabkan ketebalan berbeza, maka sel pengawal akan mula melengkuk dalam bentuk sabit. Jonathan, bulan sabit dah? Faham ke tak? Sabit. It will form crescent shape due to the different thickness of the gut cell. So if you expand not evenly, it will expand unevenly. Okay, in the middle of the gut cell, di tengah-tengah, dia akan mula melengkuk dan membentuk sabit. Ini yang menyebabkan stomata itu buka. Stoma kalau singular lah, satu itu buka. Siapa tak boleh faham? Okey, jadi balik kepada nota muka surat yang ke-31. Okey, di sini balik kepada nota muka surat 31. Cikgu dah jawab kat sini ya. Untuk kita punya sel pengawal menerima air masuk secara osmosis, kita terlebih dahulu perlu jadikan sel pengawal itu hypertonik ke hypotonik. Irfan ada ke tak Irfan? Hyper ke hypotonik? Rasa noning mesti jawab kan. Kalau noning, rasanya sekali lagi untuk kita punya sel pengawal kita menerima air secara osmosis atau meresapkan air kan secara osmosis, dia perlu terlebih dahulu menjadi hyper ke hypotonik kepada sel sekitar. Noning, dia dia. Hypotonik pula. Kalau dia nak terima air, dia mesti sendiri terdahulu menjadi hypertonik. Bukan ke? Tonik. Maksudnya ada lebih banyak zat terlarut. Betul ke tidak? Oops, sorry. Okay, tak apa. Typo. Okay. Jadi dalam kes ini balik kepada nota kita ataupun buku teks kita, dia jawab dah. Antara dia kepekatan sukrosa. Jadi pada waktu siang, dengan kehadiran cahaya, fotosintesis berlaku menghasilkan gula yang larut, sukrosa. Okey. Jadi harus faham pada waktu malam, semasa ketiadaan cahaya pula, gula yang terdapat dalam sel pengawal ditukarkan kepada kanji. Okey, jadi dia kepekatan zat terlarut akan kurang. Itu yang nanti dia akan jadi, di sini akan jadi hypotonik lah. Hypo maksudnya air tak boleh masuk, air yang keluar. Itu cerita lain. Jadi sekarang kita cuba terangkan buka dulu. Pada siang hari, banyak sukrosa, jadi menyebabkan air meresap masuk sebab sel pengawal itu hypertonik masa itu. Untuk ion juga, kepekatan ion, okey, di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan, itu memang kita tahu. Jadi saya perlu jawapan semua orang tulis pada chat box. Kalau saya nak stoma buka, saya perlu kalium, ion kalium banyak ke kurang di dalam sel pengawal? Banyak ke kurang? Cincin tu banyak. Yang lain? Alian Najah, okey? Banyak. Sama lah. Jadi, good. Banyak. Jadi, dia akan ambil banyak kalium supaya air meresap, okey, ke dalam sel pengawal secara osmosis. Okey. Jadi, sel-sel pengawal kalau meresap ke dalam, sel pengawal akan menjadi segah. Kalau dia keluar, dia akan jadi flaccid, lembek, tutup sebelah. Jadi di sinilah jawab. Kalium masuk, air pun ikut masuk. Jadi dia jawab pada muka surat 32. Highlight pembukaan stomata. Kalau kamu ada buku teks lah, dia pun tak nak buang masa. Pembukaan stomata. Pengambilan ion kalium, bukan singgih. Dia ambil, okey, ion kalium bergerak ke dalam sel pengawal.
Okey, keupayaan larutan di dalam sel meningkat. Dalam bahasa lain, siapa yang nak tulis ini yang kita cakap dia menjadi hypertonic. Air kurang, kita panggil keupayaan air menurun. Okey, sama je hypertonic. Jadi molekul air akan meresap masuk secara osmosis. Jadi sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar. Stoma akan buka. Oh, maksudnya silibus kamu tak sentuh untuk ketebalan. Patutnya kalau dia tak sentuh pasal ketebalan berbeza, tak logik. Kalau memang tak logik, dia segar, patutnya dia lebih tekan pada stoma dan tutup stoma, logik kan? Tapi disebabkan ketebalan berbeza, maka dia akan mula melengkung keluar dan menyebabkan stoma itu buka. Okey, pada masa yang sama juga fotosintesis berlaku, maksudnya sukrosa, kepekatan sukrosa menjadi tinggi, sama. Ini saling berkait, menyebabkan keupayaan air menurun. Jadi molekul air akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal segar dan melengkung. Stomata akan berubah. Untuk penutupan stoma, konsep dia secara melawan, kalium perlu keluar. Saya ulang, kalium perlu bergerak keluar. Okey? Jadi apabila kalium keluar, ya. Ya Jonathan, baru nak tulis banyak ke ataupun saya baru terima mesej kamu je. Sorry ya. Yang lain ada soalan ke tak sebelum cikgu bagi penutupan stomatan? Yes. What can I help you, John? Sorry sir, ada soalan juga. Itu ion kalium, dia datang bersama larut dalam air kan? Atau? Ya. Oh, okay. Sorry? So, kalau tak ada ion kalium, sahaja ada sukrosa, boleh ke dia Ini adalah daripada silibus KBSM. KBSM dulu KBSM sentuh fokus kepada sukrosa. Tapi ada eksperimen dalam makmal telah membuktikan, mereka telah buktikan tau, bukan sukrosa sebenarnya, bukan sukrosa yang menjadi faktor penyumbang utama untuk stoma buka. Mereka ada satu supportive eksperimen juga, mereka dah buat dah, ada kalium meningkat juga kepekatan di dalam sel pengawal. Jadi ini adalah penjelasan setakat sekarang untuk yang upgrade version untuk kamu yang boleh diterima pada peringkat anda semua. Boleh faham ke tak? John, boleh faham ke tak? Okay, boleh. Kalau zaman dulu memang kita kata sukrosa saja. Kalium pun jarang sentuh. Memang jarang sentuh. Kamu boleh tengok balik nota sini kamu memang jarang. Tapi untuk kalau siapa yang masuk ke akan datang form 6 ke ataupun A level, memang kita akan sebut banyak terhadap ion kalium sebab ada eksperimen buktikan dah sel pengawal itu dia ketika dia segar dan bukakan stoma itu, ketika itu mereka buat eksperimen, mereka tunjukkan ion kalium itu kepekatan meningkat di dalamnya. Faham ke tak? Jadi ini adalah setakat sekarang penerangan yang diterima secara dulu tak, sekarang je. Boleh faham? Okay, terima kasih you. Dulu memang kita sentuh sukrosa saja. Jadi sekarang ada tambah kalium. Jadi wajib saya sentuh kalium ke? Wajib. Saya memang sebut wajib. Sebab masa dalam cikgu pun belajar form 6 memang sentuh. Okey, tapi sekarang masuk ke form syllabus form 5 terima je. Jadi macam mana ion kalium itu boleh masuk? Soalan baik. Ion kalium itu masuk, ada yang sebut pasal pengangkutan aktif, tapi di sini dia tak sebut dah. Dia aja dulu. Okey. Ada yang sebut juga pasal resapan berbantu, tapi itu bukan perbincangan kamu, tidak. Kamu hanya perlu tahu ketika sel pengawal nak jadi segar dan bukakan stoma, kalium perlu dibanyakkan di dalam sel pengawal, itu je dia. Manakala ketika penutupan stomata, kita nak akan sebut penutupan stoma,
Jadi kita nak air itu keluar. Jadi air itu macam mana keluar? Dia tak akan keluar sendiri macam tu. Jadi kita perlu pastikan, kita perlu pastikan sel itu menjadi hypertonic. Sekarang hypotonic kepada sel-sel sekitar. Jadi kalium keluar. Kalau kalium keluar, tengok gambar raja yang cikgu nak lukis ini. Andai kata ini adalah sel pengawal yang tengah buka. Manakala ini adalah sel-sel sekitar dia. Apabila ion kalium keluar, menyebabkan ion kalium di luar lebih tinggi dari dalam. Boleh saya tanya Faiza? Faiza, sel pengawal ini dengan kalium bergerak keluar, dia jadi hyper ke hypotonic? Hypo. Dia akan jadi hypo. Faham ke tak? Tapi kamu akan guna istilah seperti yang dalam buku teks kata keupayaan air tinggi, water potential is higher. Ini adalah istilah yang kita juga guna ketika peringkat tinggi masuk STPN dan juga universiti, tapi dah masuk ke form 5, form 4 punya syllabus, okeylah kita belajar lah. Jadi dengan hypertonic maksudnya masa yang sama. Hypotonic maksudnya air sekarang bukannya masuk, keluar dari sel pengawal sekali air. Yonggi faham ke tak Yonggi? Faham. Itu yang dia nak kamu faham dan nak kamu jelaskan. Jadi macam mana dengan sukrosa? Ya, sukrosa pun sama, tapi untuk case ini fotosintesis pada waktu malam tidak berlaku. Maksud dia sukrosa banyak ditukarkan kepada kanji. Kita tahu bahawa kanji tidak larut dalam air. Maksud dia air sekarang akan jadi keupayaan air tinggi. Meningkat. Jadi air akan meresap keluar melalui osmosis, sel pengawal menjadi flaccid dan stoma akan tertutup. Siapa tak boleh faham? Nanti kita akan sebut untuk eksperimen ini. Siapa tak boleh faham untuk pembukaan dan penutupan stoma itu? Kita sekarang akan pergi ke muka 35. Jadi apakah kesan kekurangan air dalam tumbuhan terhadap pembukaan dan penutupan stoma? Jadi air daripada tumbuhan hilang dalam bentuk wad air ke persekitaran melalui seliang stoma. Apabila bukaan stomata besar, kadar kehilangan air daripada tumbuhan adalah tinggi. Jadi pembukaan dan penutupan stoma bergantung kepada tekanan segar sel pengawal. Diberikan gambar raja tumbuhan segar dan tumbuhan yang layu tak ada air. Kalau segar, maka stoma akan buka. Kalau dia layu, stoma dia akan tutup. Jadi maksudnya apabila tumbuhan mendapat air yang cukupi, stoma akan buka sebab sel pengawal jadi segar. Apabila tumbuhan layu kurang air, sel pengawal akan jadi flaccid, stoma akan tutup. Tersebut akhirnya alhamdulillah. Jadi sifat dinding luar sel yang nipis, penting dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal melengkung keluar. Ada kata atau di sini. Manakala sifat dinding sel luar sel yang nipis juga sama ya, dia memang tak beza dan lebih elastik menyebabkan sel pengawal hilang kesegahan dan stoma tertutup. Ada dia sebutkan sini. Jadi gambar raja ini pun tak jelaskan dengan jelas. Kalau anda tengok bising, nampak kan dia lebih tebal. Bising, sebab saya tanya kamu tak, Fatin, nampak ke tak Fatin? Nampak. Pentingnya sebab benda ini bukan sebut main-main, sebab kerap ditanya. Dia kerap ditanya dalam objektif juga. Jadi harap semua boleh nampak. Fatin ada Fatin faham Fatin?
Oh, Fatih. Okay, good. Ya, teruskan ya. Jadi, apakah organ utama transpirasi? Okay, transpirasi rujuk kepada proses kehilangan air dalam bentuk wap secara sejatan dari tumbuhan ke atmosfer. Dalam bahasa lain, dalam gambar raja yang senang, kalau diberikan daun, sorry ya, ini pula yang merah. Maksudnya ini daun, air akan hilang dari daun melalui sejatan. Kamu telah difahamkan secara transpirasi air di tumbuhan adalah untuk menyejukkan tumbuhan. Tak salah. Yang penting hanya ada upgrade version saja nanti. Okey? Jadi walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga, cikgu, macam mana organ batang dan bunga? Ini soalan baik. Nanti kamu akan belajar ada lenticel. Cikgu sebut dah ya. Untuk daun, dia akan melalui stoma. Namun 90% daripada air tersejak melalui liang stoma. Jadi cikgu, apa itu lenticel? Cikgu sebut dah lenticel. Okey. Dia tak ada kat sini. Kalau kita buat keratan bujur kat sini, kamu akan nampak batang pokok. Okey. Kalau untuk yang pokok yang mengalami pertumbuhan sekunder, ya. Okey. Gabus-gabus tu di situ ada ruang kosong. Ini kita panggil lenticel. Diulang lenticel. Ya, di sinilah kita panggil ada pertukaran udara, tapi dia tidak seefektif seperti pertukaran gas dan air, yang berlaku di stoma daun. Okey, kita akan belajar nanti pada masa akan datang lenticel. Okey. Jadi ketika stoma daun merupakan tempat utama berlakunya transpirasi, anda boleh jadi kita akan nampak di daun nanti ada warna merah kalau kita rendamkan di dalam warna eosin. Warna dia memang pekat. Kalau kita nampak dah, kita potong keratan lintas, kita akan nampak pada batang dia ada warna-warna yang naik di dalam batang sampai ke daun. Okey, jadi mengapakah transpirasi diperlukan? Okey, jadi akar tumbang merah air dan garam mineral di tanah, air menyerap tenaga haba dari daun dan tersejak menjadi wap air untuk memberi kesan penyejukan. Okey, yang baru. Cikgu nak kamu tengok muka 36 ni, highlight. Ya, transpirasi inilah yang menjadikan pergerakan air di dalam pokok dari akar ke daun berjaya. Boleh. Alia Natasha, cikgu dah rakam. Nanti cikgu akan upload ke YouTube. Tak ada masalah. Terima kasih ya. Tak apa. Okey je. Sambung ya, kejap je. Bagi cikgu masa lagi setengah jam lagi. Ya, kalau anda fikir, murid-murid sekalian yang saya hormati, ini pokok yang tinggi. Okey. Bawah ialah akar. Okey, bayangkan pokok ini adalah 7 meter tinggi. 7 meter. Maksudnya satu tingkat ada sampai 20 meter tinggi. Cikgu, saya tahu air diserap oleh akar. Kita pun tahu air diserap masuk akar melalui osmosis. Tapi macam mana air boleh bergerak naik ke atas? Inilah soalan yang kita perlu tanya. Cikgu, naik atas je lah. Kalau kamu cakap macam tu, kalau kamu cakap benda ni senang, cuba letakkan satu straw ke dalam air baldi. Ke dalam baldi air lah yang ada air. Tengok air itu akan naik straw itu ke tidak? Jawapan dia tidak. Apa lagi 7 meter tinggi? Lagi mustahil. Inilah kita perlu belajar. Pergerakan atau pengangkutan air di dalam pokok. Jadi rupa-rupanya transpirasi ini yang menghasilkan daya tarikan untuk menggerakkan air secara berterusan di dalam salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan. Transpirasi dia menghasilkan daya tarikan. Ini yang menjadikan
pergerakan air dari akar ke seluruh pokok itu mustahil, mustahil, boleh, tidak mustahil dan boleh berlaku. Okey, harap semua boleh ikut ya. Boleh ikut. Jadi apakah faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi? Kamu pun telah belajar di tingkatan 1 hingga tinggal 3 kata siap juga. Okey. Jadi antara dia adalah wap air. Okey. Wap air kalau kelembapan air sekitar tinggi, maksudnya transpirasi jauh kurang. Termasuk juga cahaya matahari tinggi, transpirasi kadar dia pun akan meningkat. Okey, jadi dia bagikan kamu berbagai graf. Makin tinggi kelembapan, makin, kalau tengok macam ni, makin rendah kadar respirasi. Kelembapan tinggi, dalam bahasa lain, kelembapan berhubung secara songsang dengan kadar transpirasi. Manakala makin tinggi cahaya, kalau cahaya makin tinggi, maka transpirasi pun akan makin tinggi. Berhubung kadar langsung, okay, kadar langsung makin tinggi. Suhu pun sama, dia akan meningkat. Sama juga dengan kelajuan udara. Jadi dia, kalau kita buka kipas ataupun ada angin yang lebih laju, transpirasi pun akan makin laju. Disebabkan uap air jadi makin kurang di sekitar sebab angin menggerakkan zarah-zarah air bergerak jauh, jadi transpirasi akan berlaku secara berterusan. Coming, faham ke tak? Coming, faham? Okay, good. Yang lain boleh ikut ya. Sini, faham? Faham. Okay ya, kita teruskan ya. Yanti dan Syirwi nanti cikgu akan tanya kamu juga ya. Nanti kita akan tengok hari kalah masa ini. Cikgu juga nak kamu tengok muka surat 38, highlight fotometer. Jadi English fotometer. BM saya pun tak tahu kenapa dia ada fotometer. Ikut je lah fotometer. Okay. Ini adalah fotometer untuk kita menguji kadar transpirasi. Harap dia tak masuk untuk ujian amali kamu. Kalau tidak mati cikgu perlu sediakan 20 set fotometer. Okay. Tengok ini penting yang muka surat 38, tengok fotometer, kaji juga muka surat 39. Macam mana kamu nak cari dia punya keputusan. Okey, sekarang kita pergi ke fotosintesis. Fotosintesis. Cikgu pun nak skip bahagian untuk cerita panggil apa sejarah. Okey, ada seorang saintis ini, dia nak tanya. Dia tanya diri sendiri, kenapa anak pokok yang beratnya 2.3 kg, dia tambah 90 kg tanah kering, dia buat eksperimen. Dan air disiram selama 5 tahun, pokok itu meningkat menjadi 77 kg. Namun, peliknya, tanah dia masih sama berat. Jadi, mana datangnya makanan untuk pokok tersebut? Itu yang mencetuskan mereka punya persoalan. Jadi di situlah mereka pun buat eksperimen juga untuk buktikan bahawa pokok menghasilkan oksigen. Okey. Mereka letakkan tikus di dalam balang kaca yang ada pokok, didapati tikus tersebut dapat terus hidup. Compare dengan tikus yang tak ada pokok itu, dia mati. Okey, adalah. Tetapi benda ini pernah tanya. Saya pun tak tahu kenapa dia tanya dalam objektif, tapi perlu faham maksudnya apakah pencetusan idea fotosintesis. Jadi kamu perlu faham penyesuaian struktur dalaman daun kita dah tadi sebut untuk fotosintesis. Okey, jadi fotosintesis memerlukan pigmen klorofil untuk menyerap tenaga cahaya. Okey, dan gas karbon dioksida daripada atmosfer dan air dari tanah. Gas oksigen pula dibebaskan sebagai hasil sampingan. Jadi inilah dia gambar 3D yang dia fokus untuk terangkan pada struktur daun, penyesuaian struktur daun untuk fotosintesis. Antara dia, dia ulang semula, epidermis itu lucina.
supaya cahaya matahari boleh masuk ke dalam mesofil palisade dengan mesofil berspan untuk membolehkan kadar fotosintesis berlaku secara lebih efektif ataupun pada maksimum, kadar maksimum. Okey, jadi cikgu apa fungsi bekas vaskular? Bekas vaskular itu kalau tanpa bekas vaskular, ya, kita tak dengar jelas. Silent phloem. Ya, jadi apakah fungsi xylem dan phloem dalam fotosintesis? Ya, apakah fungsi dia? Benar? Xylem dengan phloem ah. Ya. Apa fungsi dia? Fungsi xylem ialah mengangkut air dengan garam mineral ke seluruh Sel daun. yang Ke seluruh sel daun. Untuk apa? Oh, cikgu. akar ke daun. Akar ke seluruh sel daun. Nah, ini air lah untuk fotosintesis. Faham ke tak? Faham. Jadi untuk fotosintesis hasilkan glukosa. Bukan. Nah, oksigen gas. Okey, ia xylem. Jadi phloem itu apa cerita? Phloem untuk angkut hasil dia itu makanan dari daun ke seluruh pokok. Jadi tanpa xylem dan phloem, proses fotosintesis ini boleh berlaku secara optimum ke tidak? Saya tengok siapa ada di sini. Xi Hui, nak tanya. Kalau tanpa xylem and phloem, xylem dan phloem ini, rasanya fotosintesis boleh berlaku secara optimum ke tidak? Hui. Ya. She dia pergi ke tandas. Dia pergi ke tandas lah. Jadi boleh tolong jawab ke tidak? Boleh ke tak boleh? Saya rasa jawapannya tidak. Maksudnya soalan cikgu tadi adalah kalau tanpa bekas vaskular ataupun tanpa xylem dan phloem, rasanya kadar fotosintesis boleh berlaku secara optimal ke tidak? Tidak. Tidak loh. Itu jadi maksudnya ada kaitan secara langsung dan tak langsung sekarang. Okey. Kita sambung. Jadi dia pergi tandas satu. Baik. Jadi di sinilah kita buat ulang kaji untuk organel chloroplast. Murid-murid yang saya sayangi. Chloroplast secara am mempunyai dua lapisan. Apabila kamu lukis, mesti tahu dua lapisan. Lain daripada mitokondria, lain daripada mitokondria, dia punya dalaman itu tidak berlipat. Dia memang dua membran, membran luaran, membran dalaman. Dan, cikgu, klorofil kat situ ke? Tidak. Klorofil kat mana? Kau siang? Klorofil kat mana? Kau siang ada? Siang-siang Ya, lah. ada. Jadi klorofil kat mana? Klorofil ke dalam kot. Jadi salah. Ini soalan biasanya menjadi confused untuk murid. Ada cakap cikgu, you jangan main dengan saya lah. Klorofil dalam kloroplast lah. Tidak. Kalau kamu tengok gambar aja pun, mana tempat yang berwarna hijau? Kau siang? Mana tempat yang berwarna hijau? Tempat dalam ke? Apa benda dalam itu cikgu? Bukan seluruh kloroplast berwarna hijau. Tidak. Jadi kloroplast mana? Kau siang? Ya. Mana klorofil itu boleh dijumpa dalam kloroplast? Bukan luar dan dalam membran, bukan. Jadi di mana? Jadi nampak benda ini ke tak yang macam pancake ni hijau ni? Ya, kau nampak ke tak? Nampak ke tak? Ya, yang hijau itu, tempat hijau itu, di situlah kita akan jumpa klorofil. Jadi klorofil itu dijumpa kat mana? Jawapan dia sama ada, kamu boleh bagi cikgu thylakoid dan atau Cranium. Jadi mungkin Chin boleh bantu cikgu. Chin, apakah beza antara thylakoid dan juga cranium? Thylakoid satu, cranium setimpun thylakoid. Kamu baca buku lah terbaik. Ya, jadi satu, kalau kita tengok satu lapis ni,
kita panggil tilakoid. Satu kita panggil tilakoid. Kalau semua satu maksudnya susunan yang lengkap, kita panggil granum. Jadi dalam ayat kasar, klorofil, pigment klorofil boleh dijumpa pada granum atau kita boleh kata pada tilakoid pun tak salah. Faham ke tidak semua? Bukan faham ke tak? Boleh respon lah. Sekejap. Okey. Jadi, apakah nama ruang-ruang yang lain di dalam kloroplas? Jadi, aku maksud ruang-ruang yang lain. Tempat kosong kat dalam ini, kita panggil stroma. Penting, nanti kamu akan belajar. Tindak balas gelap. Okey? Maksudnya, cikgu, fotosintesis dua tindak balas lagi ke? Ya. Kamu akan belajar secara mendalam, tapi tak tahu cara dia macam mana, nanti dia tengok. Okey, dalam itu panggil stroma. Cikgu, bukan sama dengan stoma kan? Tidak. Stoma ialah ruang yang antara sel pengawal. Ini ialah stroma. Ada R kat depan. Stroma. Okey? Dan di antara stroma ini, kadang-kadang dia akan lukiskan bulat-bulat. Ada titik-titik kat dalam. Ya, inilah tempat mereka simpan kanji, granule kanji. Okey? Jadi kamu pun dah faham sekarang, bukan seluruh kloroplas itu hijau. Klorofil hanya boleh dijumpa pada bahagian-bahagian tertentu di dalam kloroplas, iaitu tilakoid dan granule. Siapa itu? Cepat angkat tangan. Yes, Cihin lagi ya. Apa dia? Cihin. 老师, jadi saya nak tanya, yang stroma tu sejenis benda atau dia just ruang kosong saja? Okey, saya kalau istilah yang sepatutnya kita guna panggil ruang kosong lah, ruang kosong, tetapi dia ada cecair. Tapi saya tak nak nanti kata cecair itu adalah subsel ke tidak. Sebab biasa kat dalam sel tumbuhan, kita sebut cecair, dia akan libat dua jawapan di situ je, iaitu sitoplasma dan satu lagi ialah sel sat. Faham ke tak? Faham. Saya tak nak ni kata cecair, kamu kata stroma pula. Cikgu, stroma itu pun cecair lah. Dia memang ada cecair kat situ juga. Tapi secara am kita jarang kaitkan pada stroma, jarang. Faham. Jadi kalau ikut nota kamu kat sini, ya dia benda tidak berwarna. Tapi biasa kita kata dalam ruang kosong, ada benda alih di situ. Okey. Dan kalau sel tumbuhan, kita biasanya rujuk benda alih sel tumbuhan, jarang-jarang kita kaitkan pada stroma. Kita rujuk kepada biasanya sel sat dalam vakuum dan juga cytosol di dalam sitoplasma, cytosol. Okey. Jadi harap semua boleh faham. Tilakoid ialah yang berbentuk cakra. Ini, okey, yang mengandungi klorofil. Manakala granum dia timbunan cakra tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Ini adalah juga untuk supaya mengoptimalkan kadar fotosintesis. Jadi ada soalan kibat di sini. Pada musim gugur, warna hijau pada daun akan berubah kepada kuning, jingga, merah atau coklat. Dapatkah anda terangkan kenapa? Okey. Analisis istilah klorofil dibuat daripada dua perkataan, chloros dan philos. Chloros itu yang hijau, betul. Nanti philos yang tahu, perlu tahulah. Okey, manfaat itu juga masuk dalam ujian objektif. Jadi, berapakah jenis pigmen fotosintesis dalam daun yang terlibat untuk menghasilkan warna hijau satu tumbuhan? Okey, jadi ada benda yang baru di sini, kita panggil kromatografi. Kenapa form 6 ni tidak masuk ke dalam form 5 untuk kamu ya? Untuk memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis. Untuk pengetahuan semua, ini adalah eksperimen yang kita buat ketika form 6 ataupun mereka yang sekarang berada di form 6. Okey, ini kromatografi ini adalah teknik untuk memisahkan pigmen-pigmen di dalam kloroplas ya. Jadi selepas buat eksperimen ini, okey, cikgu ulang ya. Selepas buat eksperimen ini, dia punya jangkaan lah cikgu, sebab nak jimatkan masa, sepatutnya kita perlu buat eksperimen ini untuk menampakkan dia punya perbezaan.
Cikgu nak terangkan secara kasar kromatografi ni macam mana dibuat, memory yang saya hormati sekalian. Secara am, kromatografi ini dia akan gunakan kertas filter. Kita akan guntingkan dia menjadi bentuk macam ni. Okey, lepas itu kita akan letakkan satu garis permulaan di sini. Di sinilah kita akan titiskan, titiskan. Contohnya kita biasa gunakan bayam, jadikan dia jus, blend dia. Lepas itu kita akan titiskan berkali-kali, menjadikan pekat di satu tempat yang sama. Lepas itu kita akan larutkan di satu cecair yang khas, bukan air. Ini benda biasa kita buat di dalam tabung uji. Tapi sekarang kita nak kamu fahamkan konsep dia. Jadi apabila rendamkan dalam cecair, dalam keadaan macam ni. Pernah main tisu ke tidak? Semua orang mesti pernah main tisu kan? Kalau kita letakkan tisu dalam keadaan macam ni, rendamkan air sedikit pada bawah, apa akan berlaku pada tisu tersebut? Tisu itu akan jadi basah sepenuhnya sebab air akan mula diserap ke dalam kertas tersebut. Konsep yang sama. Jadi air akan mula, pelarut dia akan mula diserap dan menolakkan pigmen itu ke atas. Jadi ada pigmen yang akan bergerak dengan lebih cepat. Dia bergerak ke depan. Ada pigmen yang akan bergerak jauh. Ada pigmen yang akan bergerak dekat. Dan kamu akan nampak warna yang berbeza biasanya. Akan nampak warna yang berbeza. Di mana kalau biasanya hujung itu kamu akan nampak yang merah. Yang kedua kamu akan nampak yang kuning. Lepas itu kamu akan nampak yang hijau. Ini yang menampakkan, maksudnya memberitahu anda ada berapa pigmen di dalam kloroplas untuk bayam tersebut. Jadi tengok pun tahu ada, secara am ada 3. Ini umum lah, tapi kalau buat eksperimen nanti kamu akan nampak 3 ke 4. Biasanya dia akan cakap 4. Jadi ada cara untuk kita tahu apakah sebenarnya nama pigmen tersebut. Selain daripada kita perhatikan pada warna mereka, kita juga boleh perhatikan pada kedudukan mereka menggunakan kiraan yang ringkas untuk mendapat tahu sebenarnya apakah pigmen yang ada di dalam bayam. Jadi rasanya siapa ada soalan? Rasanya siapa ada soalan? Sorry, aku tutup buku test SSM itu. Sekejap ya, kita nak buka semula. Oh, belum lagi tanya Winnie. Winnie ada ke tak kat sini? Winnie? Hello? Winnie ada tak? Winnie tak ada, sedihnya. Okey? Yang lain, rasanya boleh faham ke tak? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa ya. Cikgu pun rasa benda ini dah berat, maksudnya kamu dah tak boleh masuk otak dah. Sebab 2 jam itu memang agak berat ya. Cikgu cuba buat 1 jam setengah dulu. Nanti bila masa sekarang. Jadi apabila kita guna konsep macam ni, cikgu nak kamu bayangkan sekarang kertas turas ini ibarat tisu. Boleh faham ke tak? Tisu. Okey, ibarat ini sebagai tisu. Ini pelarut macam air dan tisu. Jadi dia akan gerak, diserap atas, pada masa yang sama tolakkan pigmen ini ke atas. Jadi pigmen yang berat akan bergerak lambat, pigmen yang ringan akan bergerak jauh. Itu yang menjadikan ada yang bergerak ke atas sikit, ada yang bergerak ke bawah. Itu je beza dia. Nanti kita akan terangkan ini secara mendalam. Okey, apa itu RF, retardation factor, nanti kita akan sebut. Jadi, cikgu nak henti sehingga di sini.
Ini memang dah complicated, cikgu nak henti di sini. Kelas seterusnya kita akan sebut secara mendalam. Ya, fotosintesis, diulang, fotosintesis boleh dibahagikan kepada dua. Murid yang saya hormati ya. Yang pertama ialah tindak balas cahaya. Yang kedua ialah tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kadang-kadang kita panggil dia tindak balas gelap. Okey? Kita juga boleh panggil ini sebagai kita, ada satu kita kat sini, kita Kelvin cycle. Okey, tindak balas gelap ataupun kita Kelvin. Oh cikgu, adakah tak kamu kata fotosintesis tidak bergantung pada cahaya? Jadi kenapa dia masih panggil fotosintesis? Jadi anda perlu faham bahawa fotosintesis memerlukan yang pertama ini dulu. Dia tindak balas cahaya. Baru boleh dia lakukan yang kedua sebenarnya. Okey? Untuk menjadikan dia fotosintesis yang lengkap. Jadi, cikgu akan terangkan ini secara mendalam pada kelas esok. Diulang esok kita akan perlu masuk untuk fotosintesis. Yang kamu perlu baca sekarang adalah persamaan kimia. Cikgu, tadi kamu tulis 6 air. Kenapa sini 12? Sini pula 6. Sebab mau balance. Ya, sebab mau balance lah. Tapi yang lengkap dalam silibus dia sebut kat sini ya, maksudnya kamu perlu sedar, ada dia juga hasilkan air. Tapi secara keseluruhan, lepas tolak, dia guna lebih banyak air daripada dia menghasilkan air. Maksudnya fotosintesis sebenarnya ada proses yang menghasilkan molekul air. Kita akan sebut pada masa esok, pada kelas esok. Apa tak boleh ikut. Esok kita akan sebut fotosintesis je. Nanti kamu kata juga susahnya. Kita akan cerita untuk fotosintesis saja. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Ya, ada soalan. Iya, betul. Kalau ada soalannya. Jadi kalau tiada, seperti biasa. Nanti dia akan minta buka lagi kamu punya kamu punya kamera untuk mengambilkan kedatangan fizikal anda. Okay, sabar. Jangan masuk dulu. Kejap ya. Kejap. Aku perlukan dia berkod kejap. I need my handphone to be work. HGP WPONIQM. Sekejap ya. Wait a moment. Okay. Sekejap. Okay. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, saya perlu minta bantuan kamu semua ya. Boleh bukakan kamera. Okay. Dalam kiraan 3 ya. Boleh. Oh, today got Buan face really. You look so handsome, Buan. Hey Buan, why you close the camera? Buan? Okay. Buan. Oh my. Okay. In the count of 5 ya. 5 4 3 2 1. Okay, semua tadi 1 2 3. Buan, kenapa kamu tutup? Buan, okay, 1 2 3. Jangan terbuka le, cikgu. Dah. Cukup. Thank you. Itu saja hari ini. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa esok ya. Fotosintesis. Itu je. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Mr. CE. Yes, speak. I'm listening. Yeah. 3 very quick question.
Very quick. Okay. I like the word very quick. Yes. Okay. First one. Stoma. No, not stoma. cell pengawal. 它水也是进去，是不是？ Stoma 就是它hypertonic